Saya Nur Syafiqah binti Rosdi ingin mengemukakan sedikit sebanyak mengenai isu LGBT di Malaysia. Okey, baru-baru ini kita sering dikejutkan oleh media sosial mengenai golongan ini yang semakin berleluasa tanpa masyarakat kita sedari. Okey, singkatan daripada LGBT adalah lesbian, gay, bisexual dan transgender, yang mana mereka ini mengalami kecelaruan jantina. So, golongan ini tidak sama sekali dipandang oleh masyarakat kita kerana ini adalah sesuatu benda yang amat salah dan perlu ditegas, dan dalam Islam juga ditegaskan bahawa kita tidak boleh menyokong golongan ini. Kita harus menegaskan sehabis-habisan kerana bukan saja salah di mata dunia, malah juga salah di sisi syariah Islam. Okey, seterusnya kedudukan LGBT di Malaysia juga turut disokong oleh penyokong liberal, wakil rakyat dan ahli politik, yang mana mereka ini turut menyokong golongan LGBT di Malaysia. Okey, tambahan pula, Seksyen 377A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan menjalinkan hubungan seks di luar tabi'in juga turut ingin dibatalkan oleh mereka, iaitu di setiap negeri. Tambahan pula, tindakan kumpulan hak asasi liberal juga membelakangkan undang-undang demi agenda songsang mereka. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Zainuddin. Nombor metrik saya I19203938. Saya akan menyambung slide bagi kawan saya, iaitu tajuk LGBT. LGBT menurut persepsi Islam. Dalam Islam, ia sangat menentang keras akan hubungan songsang ini. Allah melaknat mereka yang melakukan hubungan songsang ini. Dalam Islam juga, hubungan songsang ini kita melibatkan dua istilah, iaitu satu istilah ialah liwat yang termasukkan gay, iaitu hubungan antara lelaki dengan lelaki, dan yang kedua sihak, iaitu lesbian yang membawa masuk pada hubungan perempuan dengan perempuan. Dan perkara ini kita dapat lihat dan boleh diambil iktibar daripada kisah kaum Nabi Lut, yang di mana mereka telah melakukan hubungan songsang walaupun Nabi Lut telah menentang dan memberi mereka untuk berhenti dan memberitahu mereka untuk berhenti dan kembali ke jalan Allah. Dan mereka masih terus melakukan dosa tersebut, dan Allah telah memberi mereka pembalasan dengan memberi azab yang setimpal dengan perbuatan mereka, iaitu Allah telah menterbalikkan bumi tempat tinggal mereka. Dan Nabi Muhammad juga sangat tidak suka akan perbuatan ini dan tidak akan mengaku umat bagi mereka yang melakukan hubungan songsang ini. Dan juga isu yang timbul terhadap LGBT dia ada 4, iaitu isu kesihatan, sosial, isu perkahwinan dan hubungan kekeluargaan. Dan saya akan jelaskan isu kesihatan, di mana akan berlaku dan memperluaskan lagi penyakit berjangkit yang berbahaya. Sebagai contoh ialah AIDS, dan penyakit ini boleh berjangkit jika mereka melakukan hubungan seks dengan orang yang ada penyakit AIDS, dan ia amat memberi kesan kepada perempuan juga, kerana jika mereka melakukan AIDS dengan lelaki yang mempunyai AIDS, dan bila dia berkahwin, isterinya juga akan mempunyai AIDS, dan benda ini boleh menyebarkan lagi penyakit tersebut. Dan sosial, isu sosial di mana terlalu sosial akan lebih bercelaru, dan perkara ini akan membuat terlalu banyak zina yang boleh berlaku, kerana kebanyakannya golongan LGBT ini mereka melakukan zina pada orang yang mereka tidak kenali. Mereka ada satu kumpulan grup, dan di mana grup tersebut bebas untuk melakukan zina dengan siapa-siapa walaupun mereka baru sehari. Dan ini menyebabkan dalam kita punya isu sosial, yang di mana dalam Islam menunjukkan bahawa jauhi zina, jauhi zina. Dan isu perkahwinan di mana isu perkahwinan juga berlaku apabila mereka melakukan perkahwinan sejenis, yang di mana Malaysia amat menolak akan perkahwinan sejenis ini dan tidak mengiktiraf perkahwinan mereka itu.
Jadi kebanyakan mereka LGBT ni akan mula berkahwin di luar negara, dan sebagai contoh yang kita dapat lihat di mana pernah terjadi rakyat Malaysia yang belajar di luar negara telah berkahwin dengan rakyat Ireland, iaitu lelaki bersama lelaki, dan pada majlis perkahwinan mereka itu mereka memakai pakaian tradisional Melayu, iaitu baju Melayu. Dan perkara ini secara tidak langsung telah memburukkan imej Melayu, orang Melayu tersebut yang tidak mengiktiraf perkahwinan tersebut, dan ia juga secara tidak langsung mencemarkan nama Islam, bahawa perkahwinan tersebut dalam Islam sangat menolak sekeras-kerasnya. Dan hubungan kekeluargaan ni dapat kita lihat jika dalam family kita mempunyai seseorang yang ada hubungan sonsang ini, kebanyakannya family akan menolak mereka dan mensisihkan mereka. Dan perkara ini buatkan mereka masuk lebih jauh lagi ke dalam dunia LGBT, kerana tiada siapa yang menarik mereka keluar dan menghalang mereka. Dan disebabkan itu hubungan kekeluargaan ini akan menjadi salah satu faktor yang penting kepada kita untuk menyedarkan mereka bahawa apa yang mereka lakukan itu tidak patut dan sangat membahayakan bagi mereka juga, dan juga menjatuhkan imej Islam. Jadi sebagai ibu bapa dan ahli keluarga, jika terdapat ahli keluarga kita yang terlibat dengan ini, kita perlulah membawa kembali mereka ke jalan yang benar, dan bukan menolak mereka, tapi memberi mereka kesedaran dan cuba memahami mereka lebih mendalam, dan mungkin mereka ada masalah yang kita tidak tahu dan yang boleh menyebabkan mereka kembali ke jalan Allah. Mungkin akan buat mereka insaf dan lebih terbuka dan lebih sedar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Siti Na'ala Fizatul Husna binti Abu Razak akan meneruskan dengan cabaran dalam menghadapi isu LGBT. Jadi saya pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu dalam peringkat individu, kemudian peringkat keluarga, dan juga akhir sekali peringkat masyarakat dan juga NGO. Jadi bagi peringkat individu, secara individu, golongan yang rata-rata terjebak dengan LGBT ini bermula seawal usia remaja. Golongan ini sebenarnya terdiri dari mereka yang telah hilang jati diri dan juga terpengaruh dengan cara hidup yang berlandaskan kemerdekaan semata-mata, sehingga mereka tak fikir pun mereka punya masa depan. Golongan LGBT ini juga mempunyai jaringan antarabangsa yang kukuh, dan mereka ini bertopengkan gerakan human right. Jadi penulis berpendapat sekiranya dibenarkan setiap individu di muka bumi ini menurut emosi masing-masing, maksudnya mengikut petunjuk, mengikut diorang punya perasaan dan juga emosi, sudah pasti kestabilan dan keharmonian yang sedia ada akan tergugat. Sekurang-kurangnya matlamat 70 juta penduduk Malaysia akan terjejas. Jadi disebabkan mereka mementingkan diri sendiri dan hanya memikirkan mereka punya pendapat dan juga emosi, mereka tidak memikirkan rakyat Malaysia yang mereka ini telah terjebak dengan LGBT. Kemudian bagi peringkat keluarga pula. Bagi peringkat keluarga, mereka ini ada tekanan emosi dalam kelompok keluarga. Jadi dalam kelompok keluarga mereka itu, mereka dilatih oleh ibu bapa mereka dalam daripada kecil lagi diorang dah kena liwat ataupun dirogol ataupun sebagainya. Mereka mempunyai sejarah hitam tersendiri. Kebiasaannya disebabkan perkara ini, mereka terjebak dengan LGBT tersebut. Kemudian peranan keluarga, terutamanya ibu bapa serta saudara mara terdekat, amat memberikan kesan positif dalam menangani isu LGBT tersebut. Walau bagaimanapun, ianya perlu dilakukan sejak dari awal lagi agar tidak timbulnya ruang-ruang yang memungkinkan anak remaja dan juga kita mengarah kepada suasana songsang, iaitu LGBT tersebut.
selain dari pantauan yang dilakukan di rumah, tingkah laku anak-anak kita sewaktu di luar harus ditelusuri secara berterusan dan juga efektif. Ianya harus dilakukan secara penuh hikmah kerana mereka juga tidak mahu merasakan bahawa mereka sentiasa diperhatikan. Jadi untuk peringkat masyarakat ataupun NGO pula, masalah seksual yang serta menceraru identiti diri boleh diibaratkan seperti api dalam sekam. Sekiranya ia tidak dapat ditangani secara konsisten juga proaktif, lama kelamaan ianya akan merosakkan bangsa dan juga akan memusnahkan negara. Jadi perlu ditegaskan di sini bahawa masalah yang berteraskan seksual ini harus diperhalusi dan juga dipantau oleh setiap anggota masyarakat dan juga dengan penuh hikmah, jujur dan ikhlas oleh semua pihak yang berkaitan bagi menjanjikan impak yang positif. Ini kerana seperti mana pepatah Melayu lama, bulat air kerana berbantung, bulat kata kerana bermuafakat. Sekiranya tiada kata sepakat dicapai, maka matlamat serta visi untuk mencapai negara maju terbilang gemilang dan juga cemerlang akan terkubur begitu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Aisyah binti Jamaluddin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan LGBT. Seperti mana yang kita tahu, isu LGBT ini berkembang dengan pesatnya di negara kita dan amat membimbangkan masyarakat di negara kita. Isu ini amat memberi kesan yang negatif kepada individu, masyarakat dan agama. Yang pertama, kesan kepada individu. Gejala ini amat memberi kesan yang negatif kepada individu kerana ia boleh perbuatan ini atau gejala ini boleh menjatuhkan maruah diri seseorang akibat tuntutan ataupun akibat turutkan nafsu yang songsang, soal maruah diri terus dibuang. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan bermasyarakat akan disingkirkan dari sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, golongan LGBT, mereka boleh disingkirkan daripada sesebuah masyarakat kerana dikhawatiri mereka akan mempengaruhi individu yang lain. Yang terakhir, kesan kepada agama. Agama adalah panduan hidup bagi penganggotanya dan dalam agama mempunyai peraturan dan tata cara yang sempurna dan baik. Yang pasti sama ada Islam, Hindu, Buddha, Sikh dan lain-lain amat menolak aktiviti LGBT ini. Secara kesimpulannya, aktiviti LGBT ini amatlah dilarang dalam semua agama. Seterusnya, langkah menangani isu LGBT. Negara Malaysia perlu menangani dan membasmi isu LGBT ini. Kerajaan seharusnya komited dan memainkan peranan yang penting, yang utama untuk menangani masalah LGBT ini. Antara langkah yang perlu diambil, kita perlu menolak pemimpin-pemimpin yang menyokong golongan LGBT ini. Pemimpin-pemimpin yang menyokong golongan LGBT ini seharusnya dijauhi daripada memimpin rakyat. Kerana negara Malaysia adalah sebuah negara Islam dan sememangnya menolak isu yang melawan fitrah normal ini. Kita juga perlu memulihkan golongan ini daripada mereka terus hanyut dalam dunia mereka. Memberikan kesedaran adalah langkah yang terbaik untuk mereka memperbaiki kesilapan mereka, bukan dengan kita hanya mencaci atau menghina mereka. Dengan dunia LGBT, antara langkah yang lain, kita juga boleh mengadakan kempen untuk menangani atau mencegah gejala LGBT ini.
Kempen ini boleh dilakukan di sekolah atau di khalayak ramai, di kawasan umum atau melalui media massa. Media massa seperti televisyen, internet, media bercetak dan lain-lain. Melalui media massa, mereka boleh mengiklankan atau memaparkan di televisyen atau sebagainya untuk memberi pengetahuan yang umum berkenaan dengan gejala yang buruk, gejala LGBT ini. Seterusnya, ibu bapa adalah memainkan peranan yang penting, yang utama untuk mengelakkan mereka terpengaruh daripada budaya songsang ini. Sekian, itu sahaja antara langkah menangani isu LGBT ini.